Baik, seterusnya kita beralih ke perkembangan dari Sarawak Bumi Kenyalang. Antara fokus berita hari ini, Pusat Falak Miri dijadikan pusat cerapan dan ruqyah hilal untuk melihat anak bulan bagi bahagian Miri dan Sarawak. Terus bersama Buma Wijin di studio RTM Kuching. Buma, silakan. Ya, Farha. Pewujudan Pusat Falak Miri di luar Esplanade Miri sebagai pusat cerapan dan ruqyah hilal bagi melihat anak bulan yang diwartakan oleh Majlis Raja-Raja Malaysia sekaligus dapat menyediakan takwim waktu solat bagi bahagian Miri dan Sarawak amnya. Berucap pada majlis perasmian, Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg memberitahu dengan adanya pusat ini ia mampu menggalak semua lapisan masyarakat mempelajari ilmu falak. Datuk Patinggi Abang Johari menambah, selain berfungsi sebagai pusat penyelidikan dan pembangunan ilmu falak dengan pelbagai fasiliti yang disediakan, pusat ini juga boleh diguna pengkaji ilmu falak dan kefatwaan. Selain itu, tegasnya pusat ini mampu menyemai semangat perpaduan dan persefahaman antara masyarakat di Miri. Pusat ini bernilai RM4.5 juta diperuntukkan oleh Kerajaan Sarawak telah dibangunkan dengan kerjasama pelbagai jabatan seperti Jabatan Kejaraya Sarawak, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia serta Jabatan Tanah dan Survey Sarawak. Pembinaan pusat itu bermula pada 5 September 2019 dan siap sepenuhnya pada 13 Julai lalu dan diserahkan kepada Jabatan Mufti Negeri Sarawak pada 13 Ogos lepas. Projek naik taraf fasa 1 Masjid At-Taqwa Miri yang bernilai RM9 juta merangkumi 3 projek iaitu proses pengubahsuaian dalam masjid, dataran buruj dan kubah serta tandas baharu. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg telah menyempurnakan majlis perasmian projek berkenaan di Masjid At-Taqwa Miri pagi tadi dengan memukul beduk sebagai simbolik perasmian. Kerja-kerja naik taraf masjid tersebut bagi fasa pertama telah bermula pada September 2018 dan siap pada September tahun lepas. Bagaimanapun disebabkan pandemik COVID-19, masjid itu hanya dibuka semula pada 25 Mac lepas. Terdahulu cadangan pembinaan masjid ini telah pun dibuat pada tahun 1979 semasa bekas Ketua Menteri Sarawak iaitu Allahyarham Tun Abdul Rahman Yaakob menjadi Ketua Menteri. Selepas itu, masjid berkenaan berjaya juga dibina atas usaha dan nasihat Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud semasa beliau menjadi Ketua Menteri. Majlis peletakan batu asas bagi pembinaan masjid telah dirasmikan oleh Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud pada Mac 1983. Lembaga Amanah Kebajikan Melayu Miri memulakan kerja pembinaan pada Oktober 1983 dan masjid siap dibina pada Ogos 1985. Tindakan segera akan diambil bagi mengatasi permasalahan di beberapa kawasan Jalan Bintulu Miri yang sering dinaiki air apabila berlaku hujan lebat berpanjangan. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Samalaju, Majang Renggi, antara kawasan terlibat adalah jalan masuk ke kampung Wawasan Raja Wali selain Batu Lapan. Majang Renggi berkata mesyuarat bersama pihak berkaitan bagi membincangkan kaedah penyelesaian telah diadakan. Apa yang kita hendak buat, kita hendak cari cara yang terbaik. Itulah kita bawa semua. Dan termasuk mereka yang terlibat dan begitu juga mereka yang kita anggap dapat membantu dalam hal ini. Supaya masalah kerap banjir ini dapat kita selesaikan. Beliau memberitahu demikian kepada pemberita selepas melakukan tinjauan ke penempatan penduduk berdekatan Persimpangan Bakun bersama pihak Jabatan Kejaraya JKR bahagian Bintulu dan kontraktor WPC 10 Jalan Pen Borneo. Situasi ini berlaku sejak pembinaan Jalan Pen Borneo dilakukan di kawasan tersebut yang mengakibatkan laluan air ke Sungai Samalaju tersekat. Sementara itu, pengurus projek WPC 10 Utara JKR, Zulkifli Hashim berkata, tindakan segera akan diambil termasuk kajian lengkap dilakukan bagi memastikan langkah penyelesaian yang lebih tepat. Berdasarkan apa yang kita semua perhatikan, memang kita kemungkinan besar itulah punca dia. Cuma elemen daripada yang lama kepada yang baru tu saja. Dia punya interconnection dia tu yang ada isu. Bagi masalah di sini ni tu? Yang sini masalah access road disebabkan
kawasan ni kita baru masuk, menyebabkan kerja-kerja belum siap sepenuhnya. Jadi dia menyebabkan air tidak dapat mengalir dengan sempurna seperti yang mereka bentuk. Pihak kontraktor ujar beliau akan terus melaksanakan perkara yang telah dipersetujui bersama dalam tinjauan tersebut. Lebih 22,000 remaja berusia 12 hingga 15 tahun di bahagian Sibu akan menerima suntikan vaksin COVID-19 mulai esok. Menurut penyelaras Pusat Pemberian Vaksin Sibu, James Badi, kumpulan remaja ini adalah dari 25 buah sekolah menengah dan 146 buah sekolah rendah. James berkata rekod menunjukkan lebih 18,000 remaja adalah dari daerah Sibu, manakala kira-kira 2,000 dari Kenawit dan selebihnya dari daerah Selangau. Dedah beliau, 4 buah pusat pemberian vaksin akan dibuka iaitu di Dewan Suara Sibu, Dewan Serbaguna Sibu Jaya, Dewan Sekolah Rendah Kebangsaan Tong Ah Selangau dan Dewan Majlis Daerah Kenawit. Bagi melancarkan proses vaksinasi itu, pihaknya telah mengedarkan surat perwakilan ibu bapa penjaga kepada individu yang membawa anak-anak untuk menerima vaksin. Kita telah memberikan borang perwakilan sekiranya ibu bapa mereka tidak dapat hadir, mereka perlu tanda tangan terlebih dahulu untuk membenarkan saudara mara mereka yang lain untuk datang bersama dengan anak-anak mereka. James ditemui pemberita di Dewan Suara Sibu ketika pasukan beliau sedang melakukan persediaan untuk program vaksinasi esok yang dijadual akan dilaksanakan selama 7 hari. Baik saudara, sekian dahulu perkembangan dari Sarawak. Kita kembali bersama Farha di Angkasa Puri. Silakan Farha.